Menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan di hati, Ramadan ku mohon usah pergi. Ramadan di hati, Ramadan ku mohon usah pergi, mohon usah pergi. Ramadan. الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان
حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المستمعين الكرام. Alhamdulillah kita di petang ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, dengan begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi pada kita semua orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah dengan kita berdoa semenjak daripada bulan Rajab, Syaban, maka di hari ni di petang ni panggil hari yang kita duk tunggu-tunggu, sebagaimana kita baca Allahumma balighna Ramadan. Setelah itu kita kena banyak juga baca doa Allahumma aidna Ramadana adidah. Mudah-mudahan kita ni akan mendapat beberapa kali Ramadan. Jadi selama mana kita berada di atas muka bumi Allah SWT ni, kita minta pada Allah Ta'ala ni boleh kita sentiasa berada di bulan Ramadan. Kerana di bulan Ramadan, bulan yang sangat barakat, bulan yang Allah Ta'ala nuzul Quran, yang Allah turunkan Quran, dan bulan Ramadan bulan yang digandakan pahala begitu banyak. Dengan datang Ramadan inilah kita hidup di dalam setahun 360 hari. Maka dalam 10 hari dalam bulan Ramadan di 10 akhir, maka di malam itu Allah memberikan satu nikmat yang paling besar, iaitulah nikmat nuzul Lailatul Qadri, sebagaimana ayat berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah syukur kita sekali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di petang ini sama-sama kita mengambil masa untuk buat siapan di malam 21, ialah malam yang begitu bertuahnya bagi kita beriman. Jadi Allah Ta'ala bagi lagi umur untuk kita beribadat pada malam ni. Seolah-olah dalam 10 akhir ni, satu malam yang Allah Ta'ala akan bagi kita beribadat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi lebih pada 1000 bulan. Lebih baik daripada kita beramal daripada kalau mengikutnya malam ni malam yang Allah Ta'ala tambah umur. Tambah ibadat kita walaupun kita umur pandai. Tak serupa dengan umat-umat Nabi dulu umur 1000 tahun, umur 900 tahun, 700 tahun, 800 tahun. Tapi bagi umat Nabi Muhammad khususnya Allah Ta'ala bagi satu malam dengan masa yang singkat. Tapi Allah Ta'ala berikan umur kita malam ni maknanya ibadat kita di malam 10 akhir satu malam Lailatul Qadar ni iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dalam 1000 bulan ni kalau kita hitungnya dengan kita hitung umur kita, bermaknanya Allah Ta'ala akan hubung umur kita di malam Lailatul Qadar ini ialah 83 tahun 4 bulan.
Kalau kita kira dengan umur 1000 bulan tadi. Ataupun kita nak lebih menggalakkan diri kita untuk semangat nak buat ibadat pada malam 10 akhir ni, seolah-olah satu malam dalam Lailatul Qadar saat ni lebih baik daripada 30,000 malam. Masya Allah, ini panggil rahmat. Bulan rahmat, bulan yang Allah Ta'ala bagi kan kita banyak rahmat. Jadi bulan ni bulan untuk kita ada gapo kita bagi. Kita jamu orang buka puasa, kita sedekah. Kalau kita nak keluar zakat dah 10 akhir ni lah. Walaupun nisak kita dah sapa dah. Dan nisak zakat kita dah sapa dah, harta kita ada dah. Tapi masa sampai setahun tak sapa. Tapi diharuskan kita keluar. Kerana kita nak ambil di 10 akhir ni, maknanya kalau kita keluar zakat di masa ni, di 10 akhir ni, seolah-olah kita keluar zakat sekali, supaya kita keluar zakat 43 tahun 4 bulan. Ataupun kita keluar zakat dalam 30,000 malam. Ataupun dalam keadaan kita satu malam 12 jam ni, seolah-olah kita keluar zakat dengan masanya 720,000 jam. Ni nak yang kata pemberi Allah Ta'ala ni, beri Allah Ta'ala ni tak ada kurang sikit abuk kan. Demikian kita, kalau kita suka beri, kita sehat, kita senang hati, kita rezeki murah dan Allah akan bertambah. Sama ada bertambah di dunia dan bertambah di akhirat. Itu panggil amalan ni malam yang amat bertuah bagi orang yang Allah Ta'ala bagi umur. Kita malam ni kita marilah bersungguh-sungguh. Malam ni kita marilah. Sebenarnya kita kena beristighfar pada Allah Ta'ala ni di awal pada Ramadan lagi. Oleh kerana ada satu ketika Nabi naik mimbar. Nabi kata amin. Sekali lagi Nabi kata amin. Dan sekali lagi Nabi kata amin. 3 kali Nabi kata amin. Maka para sahabat menanyakan Nabi SAW, apakah amin yang dikatakan ya Rasulullah? Maka Nabi pun jawablah. Nabi kata, sebentar saat ini Jibril AS mari. Duk supah bagi orang-orang apabila datang bulan Ramadan, dia tak beristighfar kepada diri dia, tak minta ampun keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jibril kata amat celakalah. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala bagi orang-orang apabila datang bulan Ramadan, dia tak bertaubat, tak minta ampun. Dia hidup dia biasa, hidup jadi biasa, tak berasa gapo. Dosa-dosa, kejahatan, kezaliman hak dia buat lepas dah ni, mari bulan Ramadan dah tak ada rasa, tak ada berasa sesal, tak ada berasa nak berhenti dan tak berasa kata tak sewak dah. Jadi kalulah seorang hamba Allah berada macam itu, bermaknanya masuk dalam supah Jibril AS waliyadzubillah. Maka orang yang aminkan doa Jibril saat ini ialah Rasulullah SAW. Inilah kita yang paling takut kepada pendengar dan diri saya sendiri pun samalah. Sebenarnya kita di awal bulan Ramadan lagi sampai di hari ni, kita kena menangis, kita kena teriak kesalahan, kejahatan, kezaliman yang kita telah buat. Kerana dosa-dosa yang kita lakukan ni ada dosa hak kita sekalian. Ada dosa-dosa yang kita tak tahu. Kadang-kadang dosa tu kita sekalian buat. Kita buat tak tahu. Ini paling bahaya. Maka di petang ni hari Jumaat ni lebih-lebih lagi, segala pintu syurga dibukakan. Segala pintu neraka ditutupkan. Segala syaitan iblis ditamak. Allah Ta'ala buka peluang untuk kita. Untuk kita ni beristighfar, minta kesalahan kejahatan yang kita lakukan ni, minta Allah Ta'ala pun. Barulah kita dapat man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mana-mana hamba Allah Ta'ala yang berpuasa di bulan Ramadan ni, hak ada yang beriman pada Allah dan dia harap bahasanya pahala itu akan dibagi oleh Allah Ta'ala. Nascaya seorang hamba tu diampun segala dosa hak lepas dah. Jadi dosa yang kita laku semenjak daripada kita akhir balik, siapa di saat ni, di petang Jumaat ni, dosa kita tu Allah Ta'ala pun habis. Tapi dengan syarat kita kena istighfar dulu. Kena minta keampunan daripada Allah SWT. Adapun kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kelebihan kita baca lafaz istighfar. Sepatutnya kita kena merasai kesalahan, kejahatan, kezaliman yang kita lakukan dalam hidup. Mengikut umur kita sampai di petang ni banyak kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah SWT.
dan banyak kejahatan-kejahatan yang kita melakukan terhadap manusia, kita kena minta maaf dia. Kalau sakut paut dengan barang harta dia, kita nak hantar balik. Kalau sakut pengen kita buat kejahatan, buat nyanyi dia, kita minta maaf. Adapun orang mati dah, macam mana hak kita buat menyakiti pada orang mati dah, misalnya tak ibu bapa kita, ataupun sayang-sayang kita, okay? Hak ni kita kena buat pahala, ataupun kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala pun dosa dia, dan kita buat pahala, buat bajikan, kita hadiahlah pahala-pahala bajikan untuk orang itu saat ni. Lebih-lebih lagi ibu bapa yang kita ada, kita kena buat baik masa dia hidup ni. Kalau dia ada, minta dia umur panjang, minta sihat. Sekiranya dia dah meninggal kita, kita minta Allah Ta'ala rahmatkan dia. Allah Ta'ala menjadikan kubur dia sebagai taman syurga. Dan Allah Ta'ala afiah dia. Dan Allah Ta'ala rahmatkan dia. Itu panggil barulah sempurna dalam kita puasa Ramadan pada tahun ini. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu panggil bahagia puasa. Jadi Allah Ta'ala perlukan kita puasa di sehari berat cekak dah. Tak makan, tak minum, tak dengar benda-benda yang mengkurangkan batal puasa. Mata kita patah. Waktu malam pula diberati dengan kita qiyam jaga malam, dengan kita semaya jemaah, dengan kita semaya qiyamul lail, kita dengan kita semaya tarawih, dengan kita bangun sahur tu berat. Sebenarnya hak malam tu sunat je. Tengah hari ni diperlukan tiap-tiap orang. Maka di samping itu Nabi nak menggalakkan kita lagi tengah hari ni berat cekak dah. Masuk malam pula Nabi buat mari pula satu hadis. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang berjaga malam, tak sakut dengan puasa. Puasa sehari. Siapa-siapa berjaga malam di bulan Ramadan, hal keadaan ia beriman pada Allah Ta'ala, dan dia harap bahasanya pahala hak ia berjaga saat ni Allah Ta'ala bagi, diampunkan dosa hak lepas dah. Ini panggil pemberian nikmat, rahmat, kasih belah pada kita. Allah Ta'ala ampun habis segala dosa-dosa yang kita laku. Tapi syarat tadilah, syarat kita kena tobat, kena sesal benda yang kita buat jahat, dan kita berhenti, dan tak sih buat dah. Itu syarat nak masuk dalam Allah Ta'ala pun. Kalau sakut dengan anak ada, itu kena minta maaf, kena hantar balik. Lepas tu, dua hadis ni tu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mari 10 hari pula, Nabi beri pula sekali lagi untuk menggalakkan man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa berjaga malam di malam Lailatul Qadar, iaitu 10 hari lah. Hal keadaan ia beriman kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, bukan kerana ria, bukan kerana nak tunjuk kata dia ni gagah, dia rajin. Lepas tu dia ihtisaban, dia harap bahasanya Allah Ta'ala akan bagi pahala dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nascaya dosa-dosa ia saat ni dia apa. Jadi di hari ni kalau kita kira, kalau mengikut syarat-syarat yang kita beristighfar pada Allah, kalau kita mati di saat ni pun, kita menjadi ahli syurga tu. Sebab dosa kita tak ada. Itu panggil dosa kita tak ada. Sebab dengan kita puasa, sebab dengan kita jaga malam, dan sebab dengan kita jaga di 10 hari ni. Lebih-lebih lagi di 10 hari ni, ialah malam yang Allah Ta'ala dibenarkan malaikat Jibril bersama dengan para malaikat buat turun rahmat, buat turun sejahtera, mula daripada kita orang bang murid sampai kepada waktu naik fajar esok. Jadi tanda-tanda nak tahu kata malam Lailatul Qadar, pagi esok ni matahari naik, bersinar putih, tak ada kuat seperti biasa. Itu tanda-tanda. Dan di malam tu sekiranya kita dapat di Lailatul Qadar, maka di malam tu kita menangis, air mata kita mengalir, dan bulu-bulu omong kita ni berdiri puasa sejuk. Itu tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Maka janganlah kita sekali-kali di 10 hari ni kita biar masa seperti biasa. Oleh itu kita nak tahu atau kita sudah menekat dari email tak email, kita tengok di bulan Ramadan ni lah. Hidup bulan Ramadan kita ni, kalau kita hidup seperti biasa dalam 11 bulan ada hidup, tak ada berasa gapo amalan apa, tak ada menekat, bermakna Ramadan kita
Orang panggil amat rugi sekali. Kalau masuk di bulan Ramadan ni, amalan pun dah menekak, Quran dah banyak, semaya pun dah banyak, tasbih zikir banyak. Tanda-tanda kita ni masuk dalam golongan-golongan apa ni yang melekat tu sangat rapat dengan kita. Itulah panggil kelebihan di 10 akhir ni, janganlah kita sama sekali. Maka di 10 akhir ni, kalau kita tak pernah lagi beri jamu buka puasa pada orang, kita buat tubik. Nah, jadi duit harta yang kita punya tu, nah sama tahu saja. Ya Allah Ta'ala bagi kita sebenarnya, kita lahir dengan 10 jari. Kaki 10 jari tangi, hal keadaan telanjang bagi. Sekarang kita mempunyai rumah. Sekarang kita mempunyai harta. Sekarang kita mempunyai segala-gala kita punya Allah Ta'ala. Ini panggil nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita wajib syukur. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, kita belanjalah. Kita sedekah. Kita jamu orang. Kenapa? Kerana kita nak kelebihan di 10 Ramadan ni, kerana satu malam lebih baik daripada 30,000 malam. Maka bagi kita ni, orang beriman ni, maknanya apa saja yang kita kata, misalnya kalimatut thayyibah sadaqatum. Kita tidak ada duit, tak ada harta nak sedekah. Dalam kita tidak ada harta nak sedekah di hari ni, nah, kita nak sedekah pun tak ada. Tapi kita sedekah dengan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ataupun ibtisan, kita senyum pada orang pun, orang panggil sedekah. Ataupun benda-benda ada menyakit di jalan, kaca, kayu, apa, kita buat, orang panggil sedekah juga. Maka ada satu hadis Nabi kata, kullu sulama sadaqatum. Jadi tiap-tiap tulai yang ada di tubuh badan kita ni, di tubuh badan kita ni ada 360 putung tulai. Kalau kita kena cara molek, kita rokok dalam semaya 360 putung tulai ni, kita sedekah. Kita sedekah pada Allah Subhanahu Taala untuk ni jiwa roh kita ni. Sebab kita mati esok ni, badan kita hancur. Yang tak hancurnya roh. Anak bakit sekali dengan badan di hari pada masa esok. Itu panggil 360 putung ni, kita sujud. 360 putung ni boleh turut sujud. Dan kita baca Quran. 360 putung tulai yang ada di badan kita ni turut bersama. Oleh tu kalau kita tak tubuh badan jadi molek, jadi tubuh badan 360 putung yang ada di tubuh badan kita ni tulai-tulai jadi sedekah walaupun kita tidak ada harta. Apakah lagi kalau kita ada harta, kita sedekah duit, sedekah rai, ataupun sedekah fikiran, tolong ukar masalah-masalah orang, maka panggil sedekah juga. Ini panggil kelebihan bagi orang beriman. Apakah lagi di bulan Ramadan, di 10 akhir yang begitu banyaknya Allah Ta'ala bagi ni, nak bila tak boleh. Sebenarnya, satu hasanah, satu bajikan yang kita bagi tu, dapat 10 kali ganda. Ada juga dah terhenti pada niat kita, Allah Ta'ala ganda 700 kali ganda. Ada lagi Allah Ta'ala bagi orang yang niat comel molek, tak ada riya, tak ada takabur, wa yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala bagi pada mereka yang kehendak ni, nak bila tak alih dah pahala tu. Terlalu banyak. Itu yang panggil Ramadan. Siaran Ramadan daripada Pondok Darul Baida yang diberi lalu di petang ni ialah kita channel. Marilah sama-sama kita beramal. Marilah kita azam malam ni. Kita tubik masjid di awal-awal. Kita semaya qiyamul lail malam ni, tahajud kan. Kita semaya tarawih. Bukan hanya kita semaya tarawih 8 rakaat saja. Kalau 8 rakaat tu boleh kita nak semaya 4 rakaat pun boleh, 8 pun boleh. Lebih-lebih lagi kita klik tambah lagi. Tambah siapa 1 rakaat kita semaya sunat mutlak. Kita semaya sunat tasbih dan kita buat lebih lagi. Kerana di bulan Ramadan 10 akhir ni panggil Allah Ta'ala hubung umur kita 83 tahun 4 bulan. Maka di bulan Ramadan ini juga orang panggil kelebihan yang sangat-sangat besar, iaitu Allah Ta'ala turun Quran untuk menjadi hudan, menjadi penunjuk bagi kita orang beriman khususnya. Dengan baca Quran ni ialah dapat hidayah dan dapat sejuk hati. Maka kelebihan baca Quran ni, kelebihan baca Quran ni sebagaimana Nabi kita bersabda, man qara'al Qur'ana
wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dauhu ahsanu min da'i syamsi fi buyuti dunya. Tengok kelebihan orang baca Quran. Nabi kata siapa-siapa baca Quran dan dia beramal apa ada dalam Quran, dengan otomatiknya Allah Ta'ala beri pakar mahkota dua ibu bapa dia di hari kiamat esok. Jadi nak sakut paut dengan anak. Sebab tu nak didik anak, we pandai baca Quran. Dia boleh mengaji agama. Anak kita baca Quran saat ni, dia beramal dalam Quran. Ibu bapa dia ni, Allah Ta'ala bagi mahkota. Bagi mongkuk hak raja duk pakar tu. Kita nak pakai mongkuk mahkota di dunia, pakai mah. Pakai belia-belia atas pada tak boleh. Tapi dengan sebab anak baca Quran, maka dengan anak baca Quran ni, dua ibu bapa tu lah boleh pakai mahkota. Ini panggil peluang yang masa kita ada, Allah Ta'ala bagi nyawa lagi, kita baca lah Quran. Mudah-mudahan dengan kita baca Quran tu dapat syafaat daripada Allah Ta'ala, ibu bapa kita boleh pakai mahkota. Bagi kita orang baca Quran ni, Quran ni akan jadi saing kita. Akan jadi kawan kita di masa kita berada dalam kubur, dan dia akan beri syafaat masa kita bangkit pada masa esok. Apabila malaikat nak ambil kita pergi ke neraka, maka Quran lah sebagai pagarnya. Menjadikan saing kita, sebab dia lah boleh lari malaikat-malaikat nak bawa kita masuk neraka dengan sebab kita baca Quran. Mengatur waktu malam, nyenguk-nyenguk. Maknanya usaha juga baca Quran. Jadi cahaya mahkota yang Allah Ta'ala bagi dua ibu bapa kita baca Quran tadi dengan sebab kita, mahkota saat ni tu, cahaya dia tu lebih cerah daripada matahari yang hadap kita tengok pagi-pagi di dunia ni. Itulah kelebihan Quran. Maka dalam bulan Ramadan ini juga, kita nak ambil peluang, kita kena khotam Quran satu kali. Dalam sebulan ni. Maknanya kita sejuh sehari, ataupun 2 juz sehari. Ada orang-orang alim ulama, orang-orang wali. Sehari-sehari dia dua kali khotam Quran. Apakah lagi Sayyidina Umar, Sayyidina Usman. Bagi kita ni, suka-kurangnya, dalam masa 30 hari ni, kita khotam Quran 30 juzuk. Mudah-mudahan kita ni masuk dalam Allah Ta'ala akan beri Quran itu semua bagi kita. Maka sekiranya kita tak mampu nak khotam Quran juga dalam 30 juz, kita carilah usahalah, cari surah-surah yang lebih untuk sama dengan 30 juz. Setengah daripadanya kita baca kualah 3 kali, sama kita khotam Quran 30 juz. Demikian kalau kita baca kuliah ayyuhal kafiru 4 kali, sama kita khotam Quran sekali. Ataupun kita baca iza ja'a nasrullah 4 kali, sama dengan kita khotam Quran 30 juz. Ataupun kita baca iza zulzilatil ardu zilzalaha 4 kali, seperti kita khotam Quran 30 juz. Yang paling hebat sekali iaitulah surah Yasin. Surah Yasin ni yang kita baca tiap-tiap malam, yang kita baca tiap-tiap hari. Kerana surah Yasin ni dapat tunai hajat kita, boleh tolak bala. Siapa saja baca surah Yasin, pagi esok Allah Ta'ala pun dosa habis. Ini kelebihan surah Yasin. Apakah lagi kalau kita baca surah Yasin sebagaimana Nabi bersabdanya, wa man qara'a Yasin kataballahu bikiraatiha qiraatal Quran 10 marrat. Siapa-siapa baca surah Yasin, Allah Ta'ala menuliskan dalam qiraah dia baca dia saat ni seperti dia khotam Quran 10 kali khotam. Masya Allah surah Yasin. Maka surah Yasin juga kelebihan dia lah. Wa qalbul Quran Yasin. Hati Quran ialah Yasin. Wa inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Maknanya tiap-tiap satu benda ni kena ada hati. Kena ada hati. Maka hati bagi Quran surah Yasin. Siapa baca surah Yasin, Nabi SAW beri gemar untuk orang baca surah Yasin saat ni. Seolah-olah dia khotam Quran 10 kali khotam, bermaknanya kita baca Quran seumpama 300 juzuk. Ini dia panggil rahmat, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kita yang sentiasa beristiqamah duk baca Quran. Apakah lagi di bulan Ramadan
apalagi lagi di 10 akhir yang kita duk tunggu-tunggu malam Lailatul Qadar. Oleh itu pada mustami'in al-kiram yang duk mengikutkan kita channel atau duk ikutkan apa ni siaran pondok Darul Baidah Kopine, marilah sama-sama kita banyakkan doa di bulan Ramadan. Di dedek apakah doa-doa yang pasti kita baca di Lailatul Qadar. Maka Siti Aisyah menanyakan Rasulullah, kalulah boleh ya Rasulullah sekiranya malam ni Lailatul Qadar nak baca apa? Maka Nabi ajar dengan sepandak-pandak dia dah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi hak doa kita nak baca ni, kita minta Allah Taala ni, minta Tuhan tu maaf. Maaf. Orang panggil maaf ni. Panggil apabila kita buat apa salah ni maaf ni. Nah, khatub nadara ataupun sorry. Ya, syarat ta'afwan. Afwan mana hak nak murih tu, jadi Allah Taala maaf bis. Ini panggil doa yang Siti Aisyah tanya Rasulullah di malam Lailatul Qadar untuk baca. Apa yang nak baca di malam Lailatul Qadar sekiranya dapati Lailatul Qadar, maka Nabi berilah satu doa kepada Siti Aisyah, dan untuk kita semua di malam Lailatul Qadar bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Taala sangat-sangat beri maaf. Ni Tuhan tak apa kita dengar orang buat salah kita tak maaf lah kita ni dah. Siapa mati dia. Ni maknanya tabiat bagi kita ni tabiat tabiatul asyayatin bagi tabiat syaitan. Adapun Allah sangat-sangat beri ampun. Allah Taala sangat-sangat maaf kepada yang mana-mana hamba dia minta. Oleh itu kita kena banyak doa ini. Lepas tu kena banyak apa lagi yang habis kita banyak dalam bulan Ramadan ni. Dalam bulan Ramadan Nabi suruh kita banyak la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah ni panggil akidah kita. Nabi kata siapa saja akhir dengan kalimah la ilaha illallah angkat dekat yang mati dakhalal jannah. Syurga. Walaupun dia ni dosa banyak sekalipun, dosa dia penuh langit, tapi dengan akhir dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia wajib syurga walaupun dia ada dosa. Sekiranya Allah Taala rahmat, maka dia selamat daripada api neraka. Itulah. Dan apa lagi di bulan Ramadan ini untuk kita banyakkan doa. Kita minta doa pada Allah SWT. Allah Ta'ala rahmatkan dua ibu bapa kita. Allah Ta'ala afiahkan dua ibu bapa kita. Sama ada dia dah meninggal ataupun dia masih hidup. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ni gapa sebagaimana yang kita baca, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nak tarik balik, ya Allah rahmatlah pada dua bapa kami ni sebagaimana dia nak jaga kami waktu kecil sampai hari ni kita senang, kita ada pekak, kita ada harta. Maka mintalah pada Allah, mudah-mudahan Allah Taala rahmat kepada dua bapa kita, dan kita kena minta apa dalam keadaan 10 akhir ni lagi. Kita minta syurga pada Allah Taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallahu al-jannata salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhil jannah." Jadi siapa-siapa yang minta pada Allah Taala akan syurga 3 kali minta kan? Minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Maka syurga saat ni tu. Syurga Allah Taala saat ni tu berkata kepada Allah, Allahumma he Tuhan kami, adkhilhu masuklah ia. Orang duk minta saat ni minta aku ni, masuklah dia ke syurga. Ini panggil doa yang surga sendiri saat ni, minta doa kepada Allah Ta'ala untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala nak syurga ni. Jadi syurga minta syurga ni orang tak ada dosa, satu makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadi untuk bagi orang beriman. Demikian juga isti'azah anin nak minta berlindung daripada api neraka sebagaimana hadis bunyi, wa man istajara minan nar salasan marra qalatinna Allahumma ajirhu minan nar. Jadi apa ni panggil kita minta Allah Taala jauh kita daripada neraka 3 kali minta. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta Allah Taala selamat kita daripada neraka. Maka neraka saat ni tu. Orang tunggu neraka tak biasa senyum, tak biasa suka dah. Kalau panas sangat.
Maka dengan kau minta pada Allah Ta'ala, Ya Allah, selamatlah. Orang yang minta dengan kau saat ini daripada api dengan kau. Itulah di pertanding. Sekiranya ada terkasar, sekiranya ada tersilap, tolong komen. Kerana kita ni berkongsi dan tolong share. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala bersama. Di akhir, di akhir, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.